Okey, kelas kita hari ini, pagi ini akan berkisar kepada soalan minggu lepas. Kalau masih ingat, kita cerita berkenaan dengan soalan ketiga. Kita kalau boleh, kita akan settlekan lagi berkenaan dengan tasrif, berkenaan bidang sorof. Okey? Anis, Anis, boleh boleh respon? Kamu tengah berperiksaan ke sekarang kat sekolah? Peperiksaan hujung tahun ke? Hello? 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 Oh, baru repeat. Repeat Jumaat. Okey, okey. Okey, tak apa. Jadi kita akan terus masuk kepada soalan kita. Sebab saya rasa sekarang musim sekolah minggu ni, 2 minggu mendatang ni merupakan minggu peperiksaan. Jadi moga-moga dengan kita buat latihan ni mampu membantu kamu lah. Okey? Jadi kita start dengan soalan yang ketiga. Soalan ketiga ini adalah muka surat. Soalan ketiga muka surat 83 kalau saya tak salah ya. Muka surat 83. Ya, betul, muka surat 83. Okey, soalan ini dia cerita berkenaan dua benda. Arahan soalan macam biasa. Okey, untuk soalan ini saya meletakkan aras soalan ini kepada aras tinggi. Kenapa aras tinggi? Kerana dia minta kita, maksudnya untuk menjawab soalan ini perlu kamu tahu dah. Kamu dah belajar ke semua topik-topik penting dalam bidang sorof. Kerana dia minta kita bawa masuk contoh. Dia bagi template, dia bagi wazan. Okay, dia bagi wazan, kemudian kamu hanya perlu bagi contoh kepada wazan tersebut. So benda tu payahlah bagi saya. Bagi saya benda itu adalah paras tinggi sebenarnya. Terletak soalan beraras tinggi. Okey. Maksudnya kamu kena faham dan belajar keseluruhan topik-topik sorof. Okey? Jadi soalan pertama dia kata adalah kamu datangkan contoh. Okey? Satu contoh bagi setiap wazan yang dia berikan. Bagi setiap wazan yang dia berikan. Okey? Kemudian, dah kamu letak contoh bagi wazan tersebut, kamu letakkan dalam satu ayat. Maksudnya menggunakan contoh daripada wazan soalan tersebut, kamu masukkan contoh tersebut dalam ayat. Okey? Jadi, untuk soalan pertama, kita tengok. Soalan pertama dia kata wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Jadi wazan fa'ala ini dia merupakan wazan fi'il. Okey, dia adalah wazan fi'il. Wazan fi'il sulasi. Okey, sulasi mazid. Kenapa mazid? Mazid adalah bertambah. Okey, mazid adalah bertambah. Maksudnya kata kerja ini dia orang kata lebih daripada 3 huruf. Jadi apakah contoh kata kerja yang termasuk dalam acuan fa'ala? Siapa boleh share jawapan? Siapa nak berkongsi? Fa'ala, apa yang kamu terfikir contoh kata kerja bila disebut wazan fa'ala? Siapa tahu? Siapa nak bagi cadangan? Hasif ke? Siapa lagi? Anis, Adam. Nak try bagi jawapan? Nak share? Agak-agak apakah wazan kata kerja, contoh wazan kata kerja di dalam wazan fa'ala? Siapa tahu? Contoh yang paling Roja'ah, Ustaz. Raja'ah. Jadi kita gunakan Raja'ah. Raja'ah. Kamu dah setengah markah di sini. Raja'ah. Raja'ah. Apa-apa contoh boleh? Syahada. Syahada. Kata kerja juga ni. Yang penting dia menurut acuan fa'ala. Okey? Kemudian dah kamu datangkan contoh. Okey, dah datangkan contoh.
kamu bawa masuk ataupun kamu gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu. Jadikan dia sebagai satu ayat. Jadi sebagai contoh ayat kita, raja'a. Raja'a maksud dia mengulang kaji kan. Raja'a Muhammadun. Muhammadun duru sahu. Macam tu. Okey. Jadi kita dah ada ayat yang lengkap menggunakan contoh kata kerja yang berada dalam acuan fa'ala, raja'a. Jadi kamu dah ada markah di sini. Okey? Jadi di sini macam saya kata tadi, dia soalan aras tinggi. Kenapa aras tinggi? Kerana dia bagi kamu pattern, dia bagi kamu wazan sahaja. Kamu yang kena datangkan contoh, kamu kena ingat contoh tersebut. Kemudian baru bawa masuk dalam ayat. Okey? Macam tu. Kemudian kita lihat pula kepada soalan kedua, maf'ul. Kita bila terfikir perkataan maf'ul ataupun wazan, acuan maf'ul, so kita ingat dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi apakah contoh? Siapa boleh bagi contoh bagi acuan maf'ul? Siapa tahu apa contoh maf'ulun? Yang paling mudah, ingat, okey, untuk soalan begini, kamu ingat contoh yang paling mudah. Maf'ul, maksud dia yang terapa. Tapi kamu kena ingat, dia kena mengikut wazan maf'ul. Agak-agak apa dia contoh tu? Apa dia? Maf'ul. Siapa boleh bagi contoh? Maf'ul. Agak-agak apa jawapan dia? Sebagai contoh, mashrub, diminum, kan? Betul tak? Apa lagi? Contoh lain, maktub, yang ditulis. Betul tak? Buat perkataan yang mudah. Ataupun maftuh. Semua ini contoh bagi wazan maf'ul. Maf'ulu. Macam tu. Jadi, dah kamu dah bagi contoh macam ni, kamu gunakan contoh tersebut untuk ayat kamu. Jadi, bawa masuk dia dalam ayat. Jadi, untuk perkataan yang berada dalam acuan maf'ul ini, biasanya dia kan kata nama, isim. Jadi memanglah biasanya kalau kita fikir, isim kan, jadi kita letak dia sebagai fa'il ke maf'ulun bi. Tetapi masalah pula kalau kita main letak sembarangan, tak boleh pun juga. Jadi apa-apa perkataan dalam wazan, dalam acuan maf'ul, okey, makul pun boleh. Makul pun boleh. Jadi kita terus katakan contoh. Sebagai contoh maftuh. Sebagai contoh, al-kitab. Kita cakap hadzal kitab, buku tersebut terbuka. Maftuh. Maftuh. Sebentar. Hadzal kitab maftuh. Hadzal kitab maftuh. Ataupun yang tadi makul, contoh makul. Hadzal, bagi contoh. Hadza apa? Hadzal khubz ataupun hadzal khubzu. Khubzu, roti tersebut makul, dimakan. Jadi saya nak tekankan kat sini, perkataan dalam wazan, dalam acuan maf'ul ini, biasanya untuk langkah selamat, kamu jadikan dia dalam bentuk, kamu jadikan dia dalam ayat jumlah ismiyah. Lagi senang. Macam ni kan? Hadza al-khubzu. Ini adalah mubtada. Okey, ini badal dia. Jadi makul ini adalah khabar. Makul adalah khabar. Okey? Jadi dia makna dia pun lengkap. Makna dia pun
tak cacat. Macam tu. Ini buku terbuka. Buku tersebut terbuka. Roti tersebut dimakan. Sudah dimakan. Okey. Okey, untuk soalan yang ketiga, dia bagi mif'alun. Mif'alun. Wazan dia adalah mif'alun. Rasa-rasa apa yang kamu terfikir bila kamu terjumpa wazan mif'alun? Apa yang kamu teringat? Dia ni kategori apa? Isim fa'il ke? Isim maf'ul ke? Apa yang kamu dah pernah belajar sebelum ni? Biasanya dia berkaitan apa? Siapa ingat? Mif'alun. Mif'alun biasanya dia berkaitan dengan ismul alat. Ismul alat. Ingat lagi isim alat? Isim alat adalah kata nama ataupun beberapa acuan yang digunakan khas untuk menunjukkan benda. Macam miknasatun. Penyapu kan? Miknasatun. Okay. Miknasatun. Nampak atas pula. Sekejap. Sebagai contoh. Sekejap Miknasatun. Okey, kita tahu dia penyapu. Tetapi dia ada bentuk dia. Maksudnya kita tahu acuan perkataan miknasatun ini terbentuk kepada mengikut acuan mif'alatun. Mif'alatun. Maksudnya perkataan miknasatun dibentuk menggunakan acuan wazan mif'alatun. Jadi mif'alun pun sama. Mif'alun merupakan acuan, salah satu acuan ataupun wazan bagi ismul alat. Ismul alat. Okey? Jadi, apa yang kamu terfikir? Apa contoh mif'alun di sini? Kita boleh bagi sebagai contoh samun. Samun. Pemadam. Kemudian kamu gunakan perkataan ini dalam ayat kamu. Sebagai contoh apa? Contoh lain. Min jalun. Min jalun pun boleh. Jadi kamu yang pasti kamu gunakan ayat tersebut ataupun contoh tersebut dalam ayat kamu. Kan dia ni isim. Paling mudah kamu jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Sebagai contoh, ishtara itu mirsaman ataupun ishtara itu saya membeli, langkah selamat. Kalau kamu tak tahu maksud dia, saya membeli. Saya membeli apa? Mirsaman ataupun min jalan. Buat macam tu je. Maksud kamu faham penggunaan. Maksud dia adalah alat. So alat tu biasa dibelilah kan? Betul tak? Jadi kamu buat ayat ishtaraitu, fi'al dan fa'il. Di sini kamu jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Maksud kamu dah pakai, kamu fahamlah penggunaannya. Okey? Macam tu. Jadi sekarang syabab, kita lihat pula kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini dia datangkan kamu wazan if'alun. 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 Agak-agak dia ni isim ke fi'il? Cuba teka. Agak-agak dia ni isim ke fi'il? Siapa tahu? Boleh teka. Apa agak-agak dia ni? If'alun. Dia ni kategori isim ke fi'il? Sekali lagi. Untuk wazan-wazan yang dia tanya ni, dia hanya melibatkan sama ada isim ataupun fi'il. Huruf tak ada lah. Okay? If'alun. Apa yang kamu terfikir bila kamu dengar perkataan if'alun? Dia ini agak-agak isim ke fi'il? Siapa nak teka? Tengok, dia ada alif di hadapannya itu, baru ada hamzah di bawahnya. Jadi kamu perhatikan dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf.
Kemudian yang kita terfikir, dia ini adalah isim. Dia adalah isim. Kemudian lagi satu, kata kerja dia biasanya tidak dimulakan dengan alif yang di bawahnya ada hamzah. Okey. Jadi dia ini sudah pasti adalah isim. Cuma kita nak tahu dia kategori mana satu. Dia ini adalah kategorinya masdar. Dia kategorinya masdar, kata terbitan. Kata terbitan dia ada asal kan? Betul tak? Dia berasal daripada kata kerja. Jadi if'alun dia adalah kata terbitan daripada kata kerja af'ala. Ingat lagi tak? Af'ala, kata kerja 4 huruf. Dan khas untuk kata kerja 4 huruf, dia punya alif ni dia ada hamzah di atasnya. Kalau kamu tengok ni ada hamzah. Af'ala. Ni hamzah. Maksudnya menandakan dia adalah kata kerja 4 huruf. Okey. Ini bongkah madhi dia. Bentuk madhi. Mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Jadi nak menerbitkan kata terbitan dia ataupun masdarnya, dia mudah. Okey, dia mudah. Kamu ingat sahaja af'ala yuf'ilu, so kata terbitannya adalah if'alun. Kamu tambah satu huruf di antara ain dan lam dalam dia punya acuan lah, ya, dalam dia bongkar. Dan tadi asalnya dalam kata kerja tadi dia ada hamzah ke atas, tapi untuk masdar dia hamzah tu di bawah. Sebagai contoh, kita boleh ingat apa contoh kata kerja ni yang paling mudah kita nak ingat kat sini bila disebutkan if'al. Jadi sebagai contoh kamu gunakan siapa tahu? Siapa nak bagi contoh? Bagi wazan if'alun. Apa yang kamu terfikir? Bila kamu dengar setiap perkataan af'ala yuf'ilu if'alun, apa yang kamu terfikir? Apa contoh kata kerja yang biasa kamu tahu, yang kamu pernah belajar sebelum ni? Agak-agak apa contoh dia? If'alun. Mesti kamu terfikir perkataan itqanun. Menekuni. Itqanun. Kan? Itqan. Dia daripada kata kerja atqana. 4 huruf. Ataupun akrama. Jadi ikramun. Ihmirar. Okey, ihmirar. Okey, sekarang jawab kawan kamu ada berkongsi perkataan ihmirarun. Okey, ihmirarun. Okey, perkataan itu kurang sesuai di sini. Kamu pernah tengok ya? Ihmirarun. Berapa huruf dah di sini ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Kamu tengok dengan dia punya wazan. Rasa-rasa cukup tak? Di sini dalam wazan ada 5. Tetapi dalam dia punya contoh ada 6 huruf. Jadi tak sesuai. Melainkan. Melainkan. Okey, lagi satu. Kenapa saya nak kata ihmirarun bukan contoh yang sesuai untuk if'al? Kenapa? Kamu perhatikan ni. Alif di hadapannya tu tak ada hamzah. Maksudnya apa? Dia ini berasal daripada kata kerja 5 huruf. Ihmirar berasal daripada kata kerja ihmarra. Ihmarra. 1, 2, 3. Ra tu ada 2 pengulangan. Dan lagi satu, kita dalam sorof ni, bila kata kerja lebih daripada 5, maksudnya kata kerja lebih daripada 4, maksudnya 5 ataupun 6, maka dia punya alif kat depan ini kita tak letak hamzah bawah dia. Yang ini kita panggil sebagai hamzatul wasli. Hamzatul wasal. Okey. Jadi kita boleh tahu daripada perkataan ini, sebenarnya macam begini kan? Kita tahu dia kata kerja berasal 5 huruf. Masdarnya 6. Sebab ditambah alif kat hujung.
Ni kita panggil ihmirarun. Okey, ini adalah ihmirarun. Okey? Jadi hati-hati. Lainlah kalau soalan tadi ni dia bagi baris if'alun, baru kamu boleh bawa masuk ataupun bagi contoh lain. Okey? Tetapi di sini yang paling jelas dalam soalan, alif di sini ada hamzah kat bawah. Bermaksud dia ini berasal daripada kata kerja ataupun daripada kata kerja dalam wazan af'ala. Ini yang paling jelas. Macam tu. Okey? Jadi kamu kena berhati-hati untuk memberikan jawapan. Okey? Kita akan teruskan. Contohlah kamu dah bagi itqan ataupun ikram. Okey? Jadi kamu kena bawa masuk dalam ayat kamu. Kasih contoh. Orang bilang. Jadi apa yang kamu boleh gunakan kat sini? Okey, biasanya masdar bagi kata kerja if'al ataupun ialah apa-apa masdar dia boleh dijadikan sebagai, kita tahu dia adalah isim, betul tak? Dan isim macam begini kita boleh gunakan dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak untuk mengukuhkan fungsi kata kerja. Sebagai contoh saya bagi macam begini. Atqana Muhammadun. Muhammad melazimi apa ataupun menekuni apa? Darsahu. Darsahu itqanan. Itqanan. Maksudnya kita nak tekankan bahawasanya Muhammad betul-betul belajar bersungguh-sungguh, menekuni pelajarannya. Macam tu. Okey? Jadi kamu gunakan apa orang kata itqan ini sebagai pengukuh kepada kata kerja atqana. Atqana Muhammadun. Maksudnya perbuatan Muhammad untuk menekuni, melazimi, mempelajari, dia maksudnya menekunilah. Atqan ni maksud menekuni, memahirkan pelajarannya itu dengan betul-betul bersungguh. Maksudnya penekunannya itu dia buat betul-betul, tak main-main. Jadi kita tekankan kata kerja atqana itu dengan menggunakan masdarnya di sini. Jadi kita panggil masdarnya ini, itqanan ini, sebagai, kalau kita ditanya dia ni apa kategorinya? Kategorinya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak maksudnya dia mengukuhkan lagi fungsi kata kerja. Jadi datangnya macam mana? Macam kita nak bentuk dia. Maf'ul mutlak ini kita gunakan masdar bagi kata kerja yang sama. Macam atqana, so kita gunakan masdar dia iaitu itqanan sebagai dia punya maf'ul mutlak. Dan satu lagi, maf'ul mutlak macam biasalah, bila namanya maf'ul dia kena berbaris atas. Okey? Ada sebarang soalan setakat ni? Ada sebarang soalan ke yang kamu nak tanya? Jelas ke? Ihmarra. Ihmarra dia bukan kata kerja 4 huruf. Lagi satu, okey. Perkataan ihmarra ini kalau kamu perasan, dia ra itu ada double 2. Maksudnya dia berganda, betul tak? Jadi berapa huruf sebenarnya dia ni? Dia adalah 5 huruf. Dia bukan 4 huruf. Dan lagi satu, ihmarra tidak bermula dengan ni hamzah kat bawah. Dia tak bermula macam tu. Dia bermula dengan ini sahaja. Kita panggil sebagai hamzatul wasal sebab dia lebih daripada 4 huruf menjadi 5. Kalau kita tengok yang asal dia macam mana? Ihmarra. Dia macam begini. Ihmarra. Berapa huruf ni? 5. Okey? Jadi kamu berhati-hati ketika menjawab soalan. Okey? Kemudian kita teruskan sekejap, saya dah padam sikit. Okey. Nanti kamu boleh tengok dalam ni lah dalam video kalau nak tahu apa benda yang saya tulis kat sini. Sebab saya ruang dia terhad sikit.
Okey. Sekarang kita lihat kepada soalan terakhir bagi soalan nombor 3. Okey. Ha, mufa'ilun. Mufa'ilun. Okey, mufa'ilun. Ha, perhatikan kita analisis dari segi bentuknya dahulu. Okey. Mufa'ilun. Ha, huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah. Betul tak? Dia berbaris bawah. Kemudian mim di hadapan ini berbaris depan. Jadi bila kamu kalau macam begini, tengok ya, soalan begini dia bagi baris, so tak ada kaedah lain ataupun dia terbuka lah. Kalau macam di atas ni dia tak bagi baris, okay, dia tak bagi baris, tetapi dia ada clue lain, iaitu ada hamzah di bawahnya. So maksudnya dia adalah kata kerja 4 huruf. Okay, untuk nombor 4 ni. Untuk soalan kelima ini dia bagi baris. Dalam acuan dia, dalam wazan dia, dia bagi baris. Jadi apa yang kamu terfikir bila kamu jumpa ada huruf mim di hadapan dan huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah? Agak-agak apakah dia ni? Dia tak lari daripada dua benda. Pertama sekali kita tahu dia adalah isim fa'il. Dia adalah ismul fa'il, kata nama pelaku. Okay, dia adalah kata nama pelaku. Tetapi kata nama pelaku ini yang kita tahu biasanya dia dalam wazan fa'ilun. Betul tak? Fa'ilun. Sebab dia berasal daripada kata kerja fa'ala. Macam ni. Tetapi oleh kerana contoh dia macam mana? Katibun. Betul tak? Tetapi kalau kata kerja dia lebih daripada 3 huruf, dia bukan dalam acuan fa'alah. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh kita tengok contoh raja'ah. Raja'ah macam ni. Raja'ah dia kata kerja lebih daripada 3 huruf, maksudnya dia 4 huruf dan wazan dia fa'ala. Tapi macam mana kita nak, okey, raja'ah maksud dia tengah mengulang kaji. Tapi macam mana kita nak cakap orang yang mengulang kaji? Kita nak terbitkan kata pelaku bagi perbuatan mengulang kaji. Oleh kerana dia ini lebih daripada 3 huruf, apa-apa kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, sama ada 4 huruf ataupun 5 huruf ataupun 6 huruf, kaedah pembentukan isim fa'il ataupun kata nama pelaku dia, kamu hanya kekalkan kata kerja tersebut, tetapi kamu hanya perlu tambah apa? Kamu perlu tambah mim di hadapannya dan huruf sebelum huruf akhir, jadikan dia berbaris bawah. Jadi mim tersebut kasih baris depan. Mim tersebut kasih baris depan. Jadi kata kerja ataupun kata nama pelaku bagi perbuatan mengulang kaji adalah muraji'un. Muraji'un, orang yang mengulang kaji. Okey. Jadi sekarang siapa tahu dalam perkataan, dalam kata nama mufa'ilun, apakah asal kata kerja dia? Sebab kita tahu kat sini tak lain tak bukan dia adalah ismul fa'il. Dia adalah kata nama pelaku. Okey? Dia adalah kata nama pelaku. Jadi agak-agak dia ni berasal daripada kata kerja yang mana satu? Kan kita tahu fi'il sulati mazid, fi'il sulati mazid dia ada banyak kan? Ada banyak. Macam contoh fa'ala, akroma, ingat lagi tak? Raja'a, akroma, kan? Jadi agak-agak apa contoh ataupun apakah kata kerja
yang datang dalam wazan ini. Dia tak lain tak bukan, sebagai contoh, kita bagi contoh yang mudah. Karrama. Karrama, memuliakan. Ini kata kerja. Kita tahu dah ni. Kita tahu dah. Dia adalah kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Dia 4 huruf. Okey, dia 4 huruf. Kemudian karrama membawa makna memuliakan. Okey. Jadi kita nak cakap, kita nak bentuk kata pelaku, kata nama pelaku bagi perbuatan memuliakan. Kita boleh cakap apa? Orang yang memuliakan. Jadi kita ikut wazan ini, tambahkan mim di hadapannya. Mim. Kemudian huruf sebelum huruf akhir iaitu huruf ra sendirilah. Okey, huruf ra itu sendiri oleh kerana dia adalah double huruf, 2 huruf yang sama, so kita kasih baris bawah sahaja. Mim tadi kita letakkan baris depan. Macam tu. Jadi kita dah adalah kata kerja kat sini. Contoh bagi wazan mufa'ilun. Mukarrimun. Mukarrimun. So inilah kita punya contoh bagi wazan ataupun bagi acuan mufa'ilun. Jadi kita tahu bahawasanya dia adalah isim fa'il. Dia adalah kata nama pelaku bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf yang berada dalam acuan apa? Ataupun dalam wazan fa'ala. Fa'ala. Jadi karrama. Karrama. Jadi itu kata kerja dia. Itu kata kerja dia. Memuliakan. Jadi siap orang yang memuliakan tu kita panggil mukarrimun. Okey? Ini sebagai contoh ya. Contoh, kamu boleh datangkan contoh lain yang kamu terfikir, yang pasti kena berasal daripada kata kerja fa'ala. Okey? Fa'ala. Mukarrimun. Ataupun contoh lain kamu yang paling kamu ingat, darrasa yudarrisu. Darrasa yudarrisu kan? Betul tak? Darrasa. Jadi dia punya isim fa'il adalah mudarrisun. Macam tu. Mudarrisun. Jadi kamu dah bagi contoh, kamu pun gunakanlah kata nama tersebut ya. Kita panggil isim fa'il kan? Jadi dia adalah kata nama. Jadi kita pun boleh cakap, kita gunakan ayat kita. Kita bentuk ayat menggunakan contoh tersebut. Sebagai contoh, kamu boleh kata dakhala al-mukarrimu ilal paling mudah ilal masjid. Ayat yang mudah, yang tak lari jauh daripada makna, tak ada masalah. Okey, dakhala al-mukarrimu ilal masjid. Orang yang memuliakan tadi, orang yang memuliakan ini sudah masuk ke dalam masjid. Kalau kamu cakap dakhala mudarrisun ilal fasli pun boleh. Okey, tiada masalah. Yang penting ayatnya itu jelas dari segi makna. Maknanya pun logik. Okey, Aisyah, ada sebarang persoalan berkenaan topik ini? Ada benda yang kamu nak tanya? Ada benda yang kamu tanya tak? Ada soalan tak? Semua jelas? Sebelum kita beranjak ke soalan seterusnya, ada sebarang soalan? Kalau tiada, saya akan teruskan ya. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Sekejap, siapa tu? Okey, Taufik. Saya rasa Taufik kan? Taufik Okey, jadi kalau tiada soalan, kita akan pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan muka surat berapa ni, saya tak ingat dah. Soalan ke-9. Ya, soalan ke-9. Okey, soalan 9, dia muka surat berapa ni, saya tak ingat dah. Muka surat, sekejap.
soalan 9. Muka surat 86. Soalan 86. Okey, soalan 9 ni pun saya boleh katakan secara ringkas. Kita tengok, kalau kita tengok kan, dia bagi minta contoh. Ni pun kira soalan beraras tinggi sebenarnya. Ni lagi payah bagi saya. Sebab dia, okey, pertama sekali kenapa saya katakan aras tinggi? Dia minta contoh. Dan kamu kena ingat secara detail. Itu yang bagi saya dia tinggi, payah. Kenapa dia nak kamu bagi contoh based on item yang dia minta. Okay, di sini dia salah huruf ni. Dia tertinggal huruf. Dia nak kata isim alat. Dia nak minta kamu datangkan contoh based on item yang dia berikan. Macam di sini dia kata isim alat. Okay, isim alat dia ada banyak contoh. Dia ada banyak wazan. Tapi dia nak satu wazan yang khas, iaitu mif'alatun. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul banyak, tapi dalam wazan mustaf'alun. Dia macam detail tau. Jadi kamu kena ingat betul-betul. Sebab itu saya kata soalan ini beraras tinggi. Soalan ketiga dia kata isim fa'il, tetapi dalam wazan mufta'ilun. Spesifik. Kemudian nombor 4 ni lagi saya dia lagi payah. Kenapa? Dia bagi kata kerja yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tapi yang dia minta apa? Fi'il amar. Fi'lul amri yang terbentuk daripada kata kerja yatafa'alu. Tinggi tu bagi saya. Dia maksud saya dia memang betul-betul menguji kamu. Menguji kamu punya kemahiran tasrif fi'il, mengubah fi'il. Okey. Dan yang kelima, bagi saya macam mudah sikit lah nombor 5 ni. Dia minta masdar bagi wazan if'alun. Ini macam tadi yang soalan sebelum ni. Okey. Jadi sebelum kamu nak jawab, hati-hati. Baca arahan betul-betul. Kemudian dah kamu bagi contoh untuk kata dah bagi contoh untuk setiap soalan. Gunakan contoh tersebut dalam kamu punya ayat. Bawa masuk dalam ayat kamu. Ayat yang paling mudah. Okey? Okey. Kita start. Sekarang kita pergi kepada soalan yang pertama dahulu, iaitu soalan yang berkaitan. Dia tanya kamu isim alat. Isim alat ni dia ada banyak wazan kan? Banyak wazan dia. Jadi kamu ingatlah yang tapi sekarang kamu, maksud dia setiap wazan bagi isim alat kamu ingat satu contoh. Ingat wazan dan contohnya. Itu cara untuk kamu nak tackle soalan begini. Okey? Jadi dia bagi mif'alatun. Mif'alatun. Rasa-rasa apa yang kamu terfikir dengan contoh bagi wazan mif'alatun? Agak-agak apa yang kamu terfikir? Alat yang terbentuk dan mengikut acuan mif'alatun. Saya terfikir satu perkara dah ni. Tak ada benda lain, itu je perkataan tersebut. Agak-agak apa perkataan tu? Saya rasa kamu pun terfikir perkataan yang sama. Contoh dia miknasatun. Mif'alatun. Miknasatun. Penyapu. Kanasa daripada kata kerja kanasa. Menyapu. Jadi benda yang terbentuk daripada perbuatan menyapu adalah penyapu. Kita gunakan sebagai alat dia. Okey? Jadi kamu dah bagi contoh. Kemudian kamu bawa miqyas. Betul, miqyas. Tapi satu benda. Okey, miqyas. Bagus, Anis. Okey, miqyas. Nampak ke kat skrin? Sekejap saya nak bagi masuk. Sekejap. Miqyas. Okey, masuk. Miqyas.
Miqyasun. Okey, agak-agak dia bertepatan tak dengan di sini? Bertepatan tak dengan wazan tu? Anis, agak-agak berapa huruf kat sini? Lagi satu, kamu perhatikan kat belakang ni ada ta marbuta, betul tak? Anis, rasa-rasa sesuai tak mif'alatun dengan contoh miqyasun? Sesuai tak? Lagi satu, dari segi bacaan pun kamu dah tahu beza. Di sini kita cakap mif'alatun. Mif'alatun. Di sini miqyasun. Di sini miqyas dia berada dalam wazan apa? Wazan mif'alun. Mif'alun. Miqyasun. Maksudnya dia berasal daripada kata kerja qasa, mengukur. Jadi miqyas adalah pengukur. Tetapi di sini kalau kamu perhatikan dalam wazan isim alat ini dia berakhir dengan ta ta'nis ataupun kita panggil ta lah, ta marbutah. Okey. Tapi dalam perkataan miqyas ini tak wujud perkataan itu. Jadi dia tak sesuai. Tapi memang betul, miqyas dia adalah isim alat. Cumanya dia berbeza wazan, berbeza acuan, iaitu wazannya adalah acuannya mif'alun. Okey? Mif'alun. Okey Anis? Jelas ke? Miqyasatun. Masih tak tepat. Masih tak tepat. Sebab kenapa saya kata tak tepat? Kamu takkan cakap, okey, sekarang miqyasatun. Sekarang di sini mif'alatun. Kalau kamu bagi miqyasatun, kamu akan tambah ta marbuta kat belakang. Betul tak? Tetapi berapa huruf dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu saja. Masih tidak menjawab soalan mif'alatun. Dia masih tak ngam, tak masuk dalam acuan dia. Maksud dia, perkataan mif'a ataupun miqyasatun, kalau kamu bagi contoh begitu, dia still tak masuk dengan acuan, tak muat dengan acuan. Sebab kenapa? Di sini ada 5 huruf. Miqyasatun, sebagai contoh kamu gunakan miqyasatun. Contoh kamu untuk mif'alatun. Tak kena. Di sini sebab 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Di sini 6 huruf. Okey Anis? Menjawab persoalan ke? Sebab wazan lain, betul. Wazan dia tak sama, jadi kuih dia pun tak sama. Hasil dia pun tak sama. Okey? Ingat, dia sebab itu sorof ini adalah benda yang serius. Dia tak boleh main, orang kata tangkap muat saja. Tak boleh begitu. Dia mesti ngam-ngam. Miknasatun, mif'alatun. Acuannya mif'alatun, kek yang terhasil miknasatun. Miqyasun, mif'alun. Kalau kamu tambah di belakang tu pun untuk menyerupai mif'alatun, macam kamu tambah ta marbuta kat belakang, masih tak sama. Okey? Saya harap kamu jelas itu ya. Berhati-hati. Sebab itu untuk menjawab soalan sebegini, berhati-hati. Baca betul-betul. Dan ingat satu, paling mudah, ingat satu contoh bagi setiap wazan. Tapi jangan salah ingat pula. Jangan salah letak. Jangan salah letak contoh dengan wazan. Itu kena kamu hati-hati. Okey? Sekarang kita nak masukkan contoh dalam, kita nak gunakan miknasatun sebagai contoh. Mihraqatun, betul? Boleh. Mihraqatun, boleh. Baru ngam. Mihraqatun baru sesuai. Betul, pembakar. Pemetik api kalau saya tak salah. Mihraqatun, betul. Mif'alatun, ngam. Boleh masuk, tak ada masalah. Boleh diterima. Yang penting dia sesuai ataupun dia ngam-ngam. Contoh kamu betul-betul muat dengan wazan dia, betul-betul muat dengan acuan. Macam beginilah, mif'alatun. Boleh, tak ada masalah. Yang pasti dah kamu letak contoh di sini, dalam ni, gunakan dalam ayat, bawa masuk dalam ayat. Dan contoh yang paling mudah kan, dia ni alat. Kalau kamu terfikir apa ayat sesuai ni ya,
kamu cakap sahaja ishtaraitu, saya membeli. Betul tak? Saya beli apa? Ishtaraitu miknasatun ataupun miknasatan, sebab dia maf'ulun bi kan. Ishtaraitu miknasatan. Ataupun kamu kata ishtaraitu mihraqatan. Ishtaraitu miknasatan, ataupun kasih garis atas tapi ada lagi mihraqatan, macam gini. Tapi kalau dia tak minta contoh, kalau dia tak minta baris, jangan kasih baris, takut salah. Okey? Ishtaraitu, saya membeli. Kamu beli apa? Saya beli penyapu, saya beli pemeti api. So, contoh itu betul. Okey? Dan jelas. Macam tu. Okey? Seterusnya, seterusnya pula, kita akan pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua ni pula, dia cerita berkenaan isim maf'ul. Dia minta isim maf'ul ya. Isim maf'ul bagi wazan mustaf isim maf'ul dalam wazan, dalam acuan mustaf'alun. Okey, dalam wazan mustaf'alun. Okey, sikit lagi. Nanti kalau kita termati, maksud saya kita punya Google Meet ni tiba-tiba padam, kamu masuk ke Zoom kedua ya. Link kedua yang ada dalam grup saya mention tadi. Okey? Sekarang kita tengok kepada isim maf'ul. Isim maf'ul membawa maksud yang terjadi, yang digunakan, yang sudah terbuat. Jadi tapi dia minta spesifik. Dia minta dalam wazan apa? Mustaf'ilun. Dalam wazan mustaf'ilun. Mustaf'alun. Okey. Apa-apa kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, okey, sebagai contoh, saya bagi contoh. Istakhraja. Betul tak? Ini kan kata kerja lebih daripada 3 huruf. Istakhraja. Apa acuan dia? Acuan dia istaf'ala. Istaf'ala. Macam tu. Okey, istaf'ala. Jadi kata kerja ini kalau kita perhatikan, dia sebenarnya boleh membentuk kata nama pelaku. Istakhraja maksudnya minta dikeluarkan, daripada kata kerja kharaja, minta dikeluarkan. Okey, jadi kalau pelaku dia pengeluar, orang yang mengeluarkan itu, kita namakan sebagai kata nama lah, isim fa'il. Jadi macam mana nak bentuk kata nama pelaku sedangkan kata kerja dia lebih daripada 3 huruf? Sekarang ada 6 huruf ni. Ingat, apa-apa kata kerja lebih daripada 3 huruf, kata nama pelaku, isim fa'il dia macam biasa, huruf pertama ini kan saya katakan sebelum ni tambah mim sejak kan. Tetapi untuk kata kerja yang bermula dengan alif ni, kita panggil hamzatul wasal, sebab dia kata kerja 6 huruf, kamu tukarkan kepada huruf mim. Tukarkan kepada huruf mim berbaris depan. Kemudian kekalkan huruf yang sama kata kerja tu, baki huruf dia kamu mustakhri, kekalkan sahaja huruf sebelum huruf akhir, kamu kasih baris bawah. Mustakhrijun, pengeluar. Ini kata nama pelaku. Tetapi soalan minta kita buat ni isim maf'ul. Isim maf'ul adalah objek dia yang dikeluarkan, ataupun kita kata isim maf'ul yang terjadi, yang dibuat daripada kata kerja tadi. Untuk acuan isim maf'ul, ismul maf'ul, macam kita kata maktub kan. Maktub ni kan maksud dia yang ditulis. Maf'ul maktub daripada kata kerja kataba. Kataba menulis. Yang ditulis adalah
Dipanggil dalam bahasa Arab maktubun. Maktubun. Okey? Tetapi sekarang ini kata kerja lebih daripada 3 huruf. Ada 6 huruf. So macam mana nak bentuk isim maf'ul bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf? Macam begini. Jadi kaedahnya sama. Bentuk dia macam isim fa'il. Kamu tukarkan alif tu kepada mim, huruf sebelum huruf akhir ini sahaja yang berbeza. Untuk isim maf'ul, kamu kalau isim fa'il, huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Tetapi untuk isim maf'ul, kamu terbalikkan, dia kasih baris atas. Jadikan dia mustakhrajun. Mustakhrajun. Yang dikeluarkan, benda yang dikeluarkan. Macam tu. Beza dia bentuk yang sama, tetapi yang membezakan maksud, kita tahu dari segi baris dia akan membezakan dua perkara. Kalau kamu baca baris bawah mustakhrijun, ini adalah isim fa'il, ismul fa'il. Tapi kalau kamu kata mustakhrajun, dia adalah isim maf'ul. Okey? Jadi kita boleh contohlah sini. So kita tahu bahawasanya contoh bagi isim maf'ul bagi dalam wazan mustaf'alun adalah kita gunakan contoh tadilah. Kita gunakan contoh tadi iaitu mustakhrajun. Okey? Mustakhrajun. Allah kurang. Mustakhrajun. Macam tu. Itu isim maf'ul dia. Itu adalah kata nama yang terjadi, yang dibuat. Maksudnya kata kerja daripada mustakhraju ataupun istakhraja tadi, kata kerja dia mengeluarkan. Jadi isim maf'ul dia mustakhrajun, yang telah dikeluarkan. Mustakhrajun. Jadi kita gunakanlah contoh ini dalam ayat kita. Mustakhrajun. Mungkin kita boleh kata bagi contoh. Kita bagi contoh hadza az-zahabu. Emas. Emas tersebut mustakhrajun. Telah dikeluarkan ataupun telah dikeluarkan. Mustakhrajun minat turab. Mustakhraj, yang dikeluarkan. Jadi kamu jadikan dia sebagai kata nama, jadikan dia sebagai khabar. Jadi hadza az-zahab adalah mubtada dia. Okey, mubtada, emas tersebut mustakhrajun, telah dikeluarkan daripada tanah. Contoh macam itulah contoh yang paling mudah. Ataupun apa contoh lain yang kamu terfikir bila kamu teringat wazan mustaf'alun? Apa dia? Ada yang ingat tak contoh lain bagi wazan mustaf'alun? Okey, kita boleh tinggalkan link ni. Kita berpindah masuk ke link yang kedua. Boleh? Kita pindah masuk ke link kedua. Kamu tinggalkan ni, link sekarang ni, kita masuk ke link kedua.
Okey. Ada contoh lain tak? Kita masih lagi berkisarkan soalan yang sama. Ada tak lagi contoh lain yang kamu terfikir berada dalam acuan mustaf'alun? Mustaf'alun. Ada tak lagi contoh yang kamu terfikir yang boleh masuk? Siapa boleh bagi cadangan? Contoh lain. Contoh lain bagi kata nama yang terbentuk dalam acuan mustaf'alun. Yang paling mudah. Yang mudah, yang senang kamu ingat. Siapa ingat? Siapa nak bagi cadangan jawapan? Mungkin kamu boleh bagi apa? Istakhdama. Betul tak? Istakhdama. Istakhdama. Istakhdama maksudnya menggunakan. Betul tak? Menggunakan. Jadi kamu pun nak bentuk perkataan yang diguna. Isim maf'ul daripada istakhdama adalah maksudnya yang digunakan, kan? Jadi kaedah dia macam mana? Kamu jadikan alif ataupun hamzatul wasal ini sebagai huruf mim. Kemudian huruf sebelum huruf akhir, kalau nak bagi maksud isim maf'ul, kasih baris atas. Mim kasih baris depan. Jadilah mustahdamun. Macam tu. Mustahdamun. Okey, istighfara. Masya-Allah. Betul? Istighfara. Jadi istighfara maksud dia meminta ampun. Jadi kalau diampunkan, kita kata Anis cuba try. Istighfara. Apa isim fa'il dia? Isim fa'il. Isim maf'ul dia. Istighfara. Jadi apa kita nak cakap kalau untuk dia punya isim maf'ul? Agak-agak apa bentuk dia? Anis, cuba try. Tulis ke sebut istighfara kata kerja. Kalau dia punya isim maf'ul dia apa? Cuba teka. Ikut kaedah tadi ni. Istighfara. Istighfara. Jadi apa dia punya isim maf'ul? Anis cuba try. Apa agak-agak? Istighfara meminta ampun. Tapi kalau nak cakap diampunkan apa? Cuba tulis. Boleh tak? Anis, boleh kongsi kamu punya ni jawapan? Mustaghfarun. Masya Allah. Betul lah. Betul lah tu. Mustaghfarun. Kaedahnya kita tukarkan hamzatul wasal kepada huruf mim berbaris depan. Huruf sebelum huruf akhir kasih baris atas. Mustaghfarun. Okey. So kamu bagilah contoh apapun yang pasti penggunaannya dalam ayat mesti tepat. Okey? Baiklah. Sekarang kita lihat pula kepada soalan keempat. Kalau tadi dia kata isim maf'ul. Okey, dia kata ismul maf'ul. Soalan keempat dia minta kita bagi contoh pula untuk soalan ketiga, ismul fa'il. Dia ni mudah lah kan. Kalau kamu dah boleh tackle, dia lebih kurang sama macam bentuk tadi. Cuma dia isim fa'il ala wazni mengikut acuan mufta'ilun. Mufta'ilun dia punya acuan. Okey? Bagi contoh. Tapi kali ini pula agak-agak berapa huruf kata kerja dia ni asalnya? Agak-agak berapa huruf dia? Kalau tadi mustaf'alun tu dia 6 huruf. Sekarang
Kalau mufta'ilun berapa huruf tu agak-agak? 5 huruf. Betul? 5 huruf. Jadi maksud dia, kita nak cari contoh. Firstly kita cari kata kerja dia dahulu. Kata kerja dalam wazan ifta'ala. Siapa nak kongsikan kata kerja yang terlintas di fikiran dia, dalam kata kerja yang berada dalam acuan ifta'ala. 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 Siapa ingat kata kerja yang paling senang yang dia ingat? Apa contoh kata kerja yang kamu ingat daripada ifta'ala? Ada tak contoh yang kamu ingat? Adam, okey. Okey. Adam, Anis, Taufik, Fathul. Apakah contoh kata kerja dalam wazan ifta'ala? Siapa ni? Astagfirullah. Irtafaqa. Irtafaqa. Dah ada bagi. Irtafaqa. Betul. Irtafaqa. Irtafaqa. Apa maksudnya ni? Irtafaqa. Irtafaqa. Sekejap, saya pun tak berapa pasti cari. Kita cari maksud irtafaqa. Irtafaqa. Apa maksud irtafaqa? Irtafaqa adalah maksud bagi irtafaqa fil lughah. Kamu nak cakap irtafa'a ke? Irtafa'a ke irtafaqa? Irtafaqa. Okey, boleh. Irtafaqa pun boleh. Irtafaqa adalah makna dia mengambil faedah. Okey? Mengambil faedah ataupun mendapatkan, mencari ilmu lah. Irtafaqa adalah makna dia adalah, kalau kita tengok sini, mengambil ilmu, mengambil manfaat. Okey, boleh. Tak ada masalah. Jadi dia punya jawapan untuk di sini, ingat apa-apa dia sama. Isim fa'il, isim maf'ul bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, tak kiralah 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kamu hanya perlu gantikan. Sekarang ni kan dia kan dah 5 huruf, kamu gantikan alif ataupun hamzatul wasal itu kepada huruf mim. Kemudian huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadi murtafiun. Jadi inilah isim fa'il. Okey, so kamu bawa masuk kat sini. Murtafiun. Murtafiun. Okey, ataupun ijtahada. Ijtahada yajtahidu. Jawapannya mujtahid. Okey. Macam tu. Okey syabab. Jadi begitulah cara pembentukan pembentukan isim fa'il bagi wazan mufta'il ataupun bagi kata kerja ifta'ala. Jadi kamu pun gunakan contoh tersebut dalam kamu punya ayat. Astagfirullah, kenapa sudah ni? Kejap. Okey. Okey. Jadi kamu gunakan ayat dia kat sini. Kamu buat ayat lah menggunakan kata nama tadi. Okey. Jadi kamu boleh cakap ra'aitu. Okey. Dia kan kata nama. Kita anggap dia sebagai objek lah. Sebagai contoh kamu boleh cakap ra'aitu mujtahidan. Saya melihat seorang yang bersungguh-sungguh. Ra'aitu murtafiqan.
Muttafiqan. Tak ada masalah. Ini contoh kaedah tips yang saya bagi untuk kamu. Jadikan dia sebagai yang paling mudah. Maksudnya kamu faham dia kan kata nama pelaku. So kita boleh jadikan dia sebagai maf'ul bi. Saya melihat seorang mujtahid. Saya melihat seorang yang mengambil manfaat. Okey, tak ada masalah. Kamu tambahlah kalau nak lagi lengkap. Fil fasli, dalam kelas macam tu. Okey? Jadi, jelaslah. Yang penting kamu tahu kaedah pembentukan ismul fa'il. Ingat, isim fa'il, isim maf'ul bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, okey, tak kisahlah 4 ke, 5 ke, 6 ke, kamu sebenarnya boleh jawab. Bentuknya sama. Mim, sama ada dia bermula kata kerja itu dengan hamzatul wasal ataupun dia bermula dengan alif yang di bawahnya hamzah ni, okey. Kalau dia bermula dengan bentuk dia sama, kamu hanya perlu tukarkan dia kepada mim berbaris depan dan huruf sebelum huruf akhir. Untuk isim fa'il kamu kasih baris atas. Macam ni, mustakhrajun. Kalau untuk isim fa'il, huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Mudah je. Okey? Macam tu. Sekarang kita lihat pula kepada soalan keempat. Okey? Soalan keempat. Sekejap Soalan keempat, dia tanya kepada kita apa benda tau? Siapa ingat? Dia tanya kepada kita fi'lu amrin. Dia tanya kita isim fi'il amar, kata perintah. Kata perintah daripada kata kerja yatafa'alu. Tafa'ala. Kita terus masuk kepada apa kata? Dia punya tasrif. Tafa'ala. Kan? Ini asal dia kata kerja dia. Tafa'ala. Berapa huruf ni? Agak-agak. Berapa huruf ni semua? Tafa'ala. Tafa'ala. Berapa huruf? Siapa tahu? Berapa huruf tu? Tafa'ala. Siapa tahu? Tafa'ala 5 huruf. 5 huruf. Tafa'ala 5 huruf. Ini fi'il madhi dia. Fi'il mudhari'nya apa? Yatafa'alu. Macam tu. Okey. Untuk fi'il amar bagi kata kerja yang 5 huruf dalam acuan tafa'ala, bentuknya mudah. Dia sama bentuk dengan fi'il madhi dia. Cuma dia baris huruf akhir. Baris huruf akhir berbaris mati. Kita tulis balik tafa'ul. Okey, dia kasih baris atas. Tafa'ala bentuk ini fi'il madhi. Okey. Ini fi'il madhi. Ini mudhari'. Okey, ini fi'il amar, suruhan dia. Okey, suruhan dia. Fi'il amar. Bentuk fi'il amar bagi kata kerja dalam acuan tafa'ala, kamu gunakan huruf yang sama tetapi huruf sebelum huruf akhir kasih baris mati. Jadilah tafa'al. Contoh dia macam mana? Macam kita bagi contoh tanafasa, saling berlawan, saling berlumba. Tanafasa. Jadi kalau ni mudhari'nya yatanafasu.
Jadi kalau dia punya fi'il amar, tanafas, tanafas, tanafas. Okey. Sekarang dia kata fi'il amar bagi kata kerja yatafa'alu. Maksudnya dia merujuk kepada yatanafasu, fi'il mudhari' dia. Okey. Dia punya amar dia apa? Supaya kata perintah dia macam mana? Huruf yang sama tetapi huruf akhir kasih baris mati. So kita gunakan contoh tanafas. Nasib baik dia tak minta baris kan. Tapi kita tahulah bacaan macam mana. Tanafas. So itulah fi'il amar dia, kata perintah dia. Okey, itu adalah kata perintah dia. Jadi kamu pun gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu. Bawa masuk dalam contoh kamu. Tanafas maksud dia saling berlumba. Fi'il kata perintah kan? Betul tak? Kata perintah. Jadi kata perintah dia memerlukan maf'ulun bih. Begitu. Mungkin kamu boleh cakap contoh dia macam mana? Kalau kamu boleh bagi contoh yang mudah-mudah pun tak ada masalah. Boleh kamu ucap macam ini. Tanafas. Tanafas biquwwah. Berlumbalah ataupun bersainglah dengan kuat. Bersainglah dengan kuat. Ya apa? Ya talib sebagai contoh. Bersainglah kau dengan kuat, wahai pelajar. So guna macam tu je lah. Sebab kita tahu tanafas ini adalah fi'il amar. Fi'il amar sudah mengandungi fa'il dan fi'il. So dia hanya perlukan maf'ulun bih ataupun pelengkap. Macam kita kata kat sini, kita gunakan kau bersainglah, kamu berlumbalah dengan bersemangat, dengan kuat. Siapa dia punya maf'ulun bih ni? Ya talib ni lah, wahai pelajar. Macam tu. Okey? Jelas ke? Jelas ke kaedah ni? Ada benda yang kamu nak tanya berkenaan ni? Taufik, Anis, Adam, Fathul, jelas ke tadi kaedah ni? Bagi contoh ni untuk soalan nombor 4. Tak ada soalan? Okey, saya harap kamu dapat ingat. Mudahkan cara nak membentuk kata kerja bagi wazan yang macam gini, yang lebih daripada 3 huruf ni. Tafa'ala, yatafa'alu, fi'il amarnya tafa'al. Tanafasa, yatanafasu, tanafas. Macam tu. Cumanya kamu kena ingat contoh kata kerja yang mudah lah, okay, untuk kamu ingat dengan senang. Jadi kamu boleh guna pakai dalam peperiksaan. Okey? Dan kalau kita tengok yang terakhir ini adalah dia minta kita nyatakan masdar. Masdar ni kata terbitan, betul tak? Kata terbitan daripada mengikut wazan ala wazni if'al. If'alun. Saya rasa kita dah buat tak benda ni? Kita buat ke atas tadi kan. Jadi yang kita ingat apa-apa, tengok dia ada hamzah kat bawah kan. Jadi dia sebenarnya adalah berasal daripada kata kerja af'ala. Okey, af'ala. Contoh akrama. Macam tu. So masdar dia if'alun. Jadi ikramun. Okey? Contoh kamu beri sini. Ikramun dia punya contoh. Masdar dah, kata terbitan dah. Cumanya tak lengkap lagi, kamu kena bawa masuk dalam ayat. So kamu bagi ayat yang mudah-mudah. Ingat, kita boleh jadikan masdar bagi kata kerja ini. Masdar ini kita boleh gunakan sebagai maf'ul mutlaq, pengukuh ayat. So kamu pun cakap akramtu, saya memuliakan. Ad-dhaifa, saya memuliakan tetamu dengan bersungguh-sungguh, dengan betul-betul bersungguh, dengan betul-betul mulia. So kita gunakan
Ikraman. Akramtu, saya telah memuliakan tetamu. Ad-dhaifa, maf'ulun bih kan. So kita nak menyatakan kesungguhan kita memuliakan tetamu ni, kita kukuhkan dengan menambah masuk ikram, masdar bagi kata kerja akrama ini sebagai maf'ul mutlak. Namanya maf'ul, so dia berbaris atas. Okey, kita ulang balik, datangkan masdar bagi kata kerja tersebut sebagai pengukuh kepada perbuatan, pekerjaan kita. Okey? Akramtu. Akramtu, saya telah memuliakan tetamu dengan bersungguh, dengan begitu committed. Jadi, kita kukuhkan dengan membawa masuk masdar bagi kata kerja yang sama. Okey? Macam itulah cara kita nak menjawab soalan sebegini. Okey, Syabab? Ada sebarang soalan ke? Ada benda yang kamu nak tanya? Kita kat mana sebenarnya ni? Oh, kat situ. Okay. Ada sebarang soalan lain kamu nak tanya? Semua jelas ke? Tak ada soalan? Boleh kita berpindah kepada satu soalan yang terakhir? Okey. Soalan terakhir, soalan ketujuh ini, kalau kamu perhatikan, dia lebih kurang sama. Kali ni hari ini kita pilih soalan yang saya rasa beraras tinggi jugalah. Okey. Soalan beraras tinggi, kenapa? Dia bagi wazan sahaja, kamu yang datangkan contoh. Bagi wazan, kamu datangkan contoh. Macam tu. Jadi untuk soalan ketujuh ini, soalan ketujuh muka surat saya rasa soalan yang sama pun. Kejap Soalan ketujuh adalah muka surat 85. Ya betul, muka surat 85. Jadi, dia minta kamu datangkan contoh. Kali ni dia pelbagaikan. Ada masdar, ada isim fa'il, ada kata kerja yang fi'il madhi, ada kata kerja mudhari'. Okey, fi'il mudhari' pun ada dia bawa masuk. Fi'il mudhari', sebab kita tahu ada ya depan dia dan berakhir dengan dhamir waw nun. So dia fi'il mudhari' lah. Cumanya asal kata kerja dia tu pelbagai. Dan ada satu lagi isim maf'ul, mufa'alun. Kita pergi satu-satu, okey? Kita cuba jawab satu-satu. Okey, yufa'ilun. Yufa'ilun. Dia bagi kata kerja yufa'ilun. Allah tak nampak pula. Kejap Yufa'ilun. Okey, yufa'ilun. Yufa'ilun macam ni. Yufa'iluna. Dia berasal daripada kata kerja fa'ala. Maksudnya kata kerja dia datang dalam bentuk 4 huruf. Sebagai contoh, syaraka. Jadi syaraka kita tahu bawa masuklah dalam dia punya wazan ni. Jadi yusyarikuna. Syaraka menyertai. Jadi kalau yusyarikuna, dia ini kan dalam tasrif fi'il mudhari', dia ni merujuk kepada dhamir apa? Siapa tahu? Syaraka yusyariku. Okey, ini untuk yusyariku. Ini huwa. Kalau yusyarikuna, dia merujuk dhamir apa kalau yusyarikuna? Siapa tahu? Yusyarikuna, apakah dhamir dia? Apa dia merujuk kepada dhamir apa tu? Yusyarikuna. Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Yusyarikuna. Siapa tahu dia merujuk kepada dhamir apa? Agak-agak dia merujuk pada dhamir apa tu? Siapa boleh cuba jawab? Yusyarikuna. Kalau huwa yusyariku, huwa yusyariku. Tapi kalau
Yusyarikuna dia merujuk kepada apa tu? Ha, siapa tahu? Dia merujuk kepada dhamir hum. Hum yusyarikuna. Okey. Hum yusyarikuna. Okey, hum yusyarikuna. Jadi dah kamu bagi contoh kan? Gunakanlah kata kerja ini dalam ayat kamu. Yusyarikun dia mengandungi fa'il dan fa'il. Dhamir pelakunya adalah hum, dhamir hum. Jadi kamu kekalkan sahaja yusyarikuna. Mereka menyertai apa? Yusyarikuna. Mereka menyertai musabaqah. Musabaqati musabaqati apa? Sorry, contoh kita kata musabaqati tilawatil Quran. Macam tu. Mereka menyertai musabaqata tilawatil Quran. So, jelaslah di situ penggunaan dia. Jelas maknanya mereka menyertai. Mereka menyertai sudah ada fa'il dan fa'il. Jadi kita hanya perlukan pelengkap iaitu maf'ulun bih. Jadi kita kata yusyarikuna musabaqata tilawatil Quran. Okey? Macam tu. Senang je kan? Ifta'ala pula. Nombor 2. Ifta'ala. Ini kita tahu dia fi'il madhi. Dan 5 huruf lagi. Ifta'ala. Sebagai contoh kita bagi kata kerja. Dia minta contoh kan? Bagilah. Ijtahada. Bersungguh-sungguh. Ifta'ala. Ijtahada. Jadi kita pun gunakan contoh tersebut kata kerja ijtahada dalam ayat. Kita kata ijtahada Zaidun fi dirasatihi. Contoh yang mudah-mudah. Ijtahada Zaidun. Zaid bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Jadi senang, kita boleh dapat markah di situ. Ingat satu wazan, satu contoh bagi wazan tersebut. Contoh kata kerja dia. Okey? Nombor 3, kita tahu dia adalah isim fa'il. Isim fa'il bagi kata kerja yang berasal ataupun kata kerja 5 huruf daripada asalnya begini. Asalnya tafa'ala. Tafa'ala. 5 huruf lah ni. Ada ta dan pengulangan ain. Kita tahu dia adalah isim fa'il kerana tengok, mim di hadapan itu bertambah, adalah tambahan. Dan huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah. Okey, dia berbaris bawah. Jadi, tadi sebelum ni saya katakan apa-apa kata kerja yang lebih daripada 3, 4, maksudnya dia lebih daripada 3 huruf seperti 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kalau di depannya ada alif, kita tukar kepada mim. Tetapi kalau kata kerja yang begini, tafa'ala, dia 5 huruf. Tafa'ala, tetapi dia start dengan huruf ta. So macam mana nak jadikan dia sebagai isim fa'il ataupun isim maf'ul? Kaedahnya senang juga. Kamu hanya perlu tambah mim di hadapannya. Tak ada buang ataupun tukar. Just tambah mim, kemudian huruf sebelum huruf akhir kasih baris atas kalau dia isim fa'il. Kalau dia isim maf'ul. Kalau dia isim fa'il, kasih baris bawah. So di sini isim fa'il. Sebagai contoh, apa yang kamu terfikir? Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Sebagai contoh, kita fikir ta'allama, kata kerja. Okay. Ta'allama. Ta'allama. Ta'allama kan maksud dia belajar. Ta'allama, belajar. Jadi, dia punya pelaku, seorang pelajar, kita panggil isim fa'il.
Jadi dia adalah, kita tambah mim sekali kat depan, betul tak? Ha. Mim. Mim berbaris depan. Tetapi huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadilah kita panggil muta'allimun. 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 So, seorang pelajar. Jadi kita jadikan ini sebagai ayat. Kita bawa masuk contoh ini dalam ayat. Sebagai contoh, kita tahu muta'allimun adalah isim. Jadi kena fa'il ke? Mudah. Sebagai kata kita cakap ja'a muta'allimun ila al-muhadarati. Telah datang seorang pelajar ke sebuah syarahan. Datang ke mana? Datang ke al-muhadarah. Muhadarah kan maksud dia syarahan ataupun pelajar majlis ilmu lah. Jadi kita bawa masuk, kita gunakan dia sebagai contoh. Dan kita tahu isim fa'il, nama isim fa'il, so dia dalam masa yang sama dia adalah fa'il lah. Boleh digunakan sebagai fa'il. Okay? Kita cakap ja'a muta'allimun ila al-muhadara ataupun ila al-masjid. Apa yang sesuai, yang ngam, tak ada masalah. Okey? Okey. Seterusnya adalah fa'alatun. 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 Siapa ingat dia ni kategori apa? Fa'alatun. Nak cakap isim fa'il bukan, nak cakap isim maf'ul pun bukan, nak cakap masdar pun bukan. Fa'alatun. Dia rasa-rasa dia kategori apa? Siapa boleh teka? Fa'alatun. Dia kategori apa sebenarnya? Siapa tahu dia ni kategori apa? Fa'alatun. Saya rasa dia menjawab tadi. Dia adalah kategori isim, betul? Dia kategori isim. Betul dah, dia adalah isim. Cumanya apa dia? Jadi isim fa'il ke, isim maf'ul ke, masdar? Kamu agak-agak dia ni apa? Yang daripada apa yang dah kamu pelajari, dia adalah kategori ismul alat. Ismul alat. Dia adalah isim alat. Macam contoh, contoh dia apa? Ghassalatun. Ghassalatun. Mesin cuci. Kan isim alat, kan dia kan ada banyak kan, betul tak? Isim alat dia ada banyak. Kita dah ada sebelum ini seperti apa? Sebagai contoh kita ada miknasatun. Okey. Wazan dia apa? Mif'alatun. Okey. Kita ada miqyasun. Ni contoh ya. Miqyasun. Allah, salah. Miqyasun. Dia punya wazan, acuan dia mif'alun. Tapi untuk ni, ni adalah contoh yang ketiga ataupun wazan, acuan bagi isim alat adalah fa'es. Allah, salah. Contoh ketiga ini adalah dia punya wazan dia fa'alatun. Fa'alatun. Ini wazan dia Ini wazan dia. Wazan bagi isim alat antaranya mif'alatun, mif'alun dan fa'alatun. Jadi fa'alatun adalah wazan, acuan dia. Contoh dia
Macam ghassalatun. Ha, ghassalatun. Jadi ghassalatun adalah contoh bagi isim alat dalam acuan fa'alatun. Okey. Boleh Jadi ya syabab, masuk nampak tadi. Okey, nampak. Jadi kalau macam tu kamu dah ada contoh, gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu. Bawa masuk contoh, jadikan dia sebagai satu ayat. Kan dia ni alat, kamu gunakanlah sebagai, jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Sebagai contoh apa? Saya membeli mesin basuh. Contoh yang mudah-mudah. Macam tu. Ishtaraitu ghassalatan. Saya telah membeli mesin basuh. Contoh yang lengkap, sempurna. Begitu saja. Okey, ishtaraitu fi'il dan fa'il, ghassalatan kita jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Ingat, dia bentuk. Okey, dia ni perkataan dalam acuan fa'alatun. Kita boleh jadikan dia sebagai objek yang dibeli. Objek itu dalam kedudukan ayat bahasa Arab kita panggil maf'ulun bih. Jadi ini adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Macam tu. Okey, ada sebarang soalan tak? Jelas ke semua setakat ni? Tak ada soalan? Adib, Taufik, Anis, Adam dan Fathul, jelas ke? Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya sebelum kita jawab soalan terakhir? Ada soalan lain tak yang kamu nak jawab? Ada persoalan tak setakat ni? Jelas Saya harap semua jelas. Kalau ada persoalan kamu boleh tanya. Untuk soalan terakhir, iaitu mufa'alun. Mufa'alun. Dia ini adalah isim maf'ul. Kenapa? Kerana kita tahu baris sebelum huruf akhir ini dia berbaris atas. Dia berbaris atas. Bila berbaris atas, kita tahu bahawasanya dia adalah isim maf'ul. Lagi-lagi, dia ini berasal daripada kata kerja lebih daripada 3 huruf. Fa'ala. Sebagai contoh, apa? Fa'ala. Apa contoh kata kerja bagi fa'ala? Fa'ala. Apa contoh kata kerja bagi fa'ala? Sebagai contoh, paling mudah, karroma. Karroma. Memuliakan. Tadi kita nak bentuk isim fa'il. Isim fa'il macam mana kita bentuk? Tambah mim di hadapan dia, kekalkan huruf asal kata kerja. Cumanya huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Mim tadi kasih baris depan. Jadi mukarrimun. Ini isim fa'il. Ini adalah isim fa'il. Ini isim fa'il. Tetapi untuk isim maf'ul dia, yang ini orang yang memuliakan. Kalau kita cakap yang dimuliakan macam mana? Kita cakap macam ni. Bentuk yang sama juga. Bentuk yang sama. Cumanya bentuk dia sama dengan isim fa'il. Cumanya huruf sebelum huruf akhir kasih baris atas. Mukarramun. Mufa'alun. Mukarramun. Mufa'alun. Betul tak? Senang tak? Macam tu. Jadi kamu gunakan, kamu pilih yang kedua ni. Kamu tulis kat sini. Mukarramun. Macam tu. Okey? Jadi kita gunakan perkataan ini mukarramun dalam ayat. Kan maksud mukarram yang dimuliakan. Dan lagi satu kita tahu dia adalah isim.
Jadi isim ini yang dimuliakan. Biasanya kita cakap jadikan dia sebagai khabar. Mungkin kita boleh cakap hadza al-muallimu, guru tersebut mukarramun, dimuliakan. Mukarramun. Hadza al-muallimu. Hadza adalah mubtada. So ini adalah khabar. Kita jadikan dia sebagai jumlah ismiyah. Jadi dia sebagai khabar. Hadza al-muallimu, guru tersebut, guru ini mukarramun, dimuliakan, telah dimuliakan. Ialah kita cakap guru tersebut ataupun guru ini mukarramun, dimuliakan. Macam tu. Mudah tak nak bentuk ayat? Senang kan? Boleh tak? Agak-agak boleh tak nak jawab? Boleh tackle tak soalan ni kalau keluar nanti? Macam tu je kita buat. Okey? Hadzal muallimu, guru ini dimuliakan. So hadza di situ adalah isim, hadza adalah mubtada, khabarnya mana? Mukarramun. Jadi al-muallimu adalah badal, ganti kepada ini. Ini tu kan suatu yang tidak jelas, so kita gantikan dengan muallim. So kita cakap muallim ini adalah badal. Kalau kita hanya i'rab dia, badal i'rab dia. Okey. Jadi guru ini, okey, ayat tergantung, so memerlukan pelengkap. Jadi kita cakap mukarramun sebagai khabar kita. Guru ini dimuliakan. Okey, ya syabab, ada sebarang soalan tak kamu tanya? Semua jelas ke hari ini berkenaan topik yang kita buat? Hari ini kita macam biasa, saya rasa dah ini minggu ketiga kita fokus kepada saraf. Jelas ke semua? Ada sebarang persoalan kamu nak tanya? Tak ada sebarang soalan? Ada. Betul. Sorry Anis, saya terlepas pandang. Ada. Anis bagi contoh. Ada. Kita tambah sikit. So Anis bagi contoh. Ada. Sorry. Sekejap Apa ni lambat ni? Okay. Anis bagi contoh ada. Ada menunaikan. Ada membuat, menunaikan. Jadi kalau dia punya isim maf'ul, yalah, isim maf'ul dia mu'adda. Okay, ini sedikit bentuk dia agak, bukanlah nak cakap payah, kita cakap dia jadi begini tau. Mu'adda, sebab dia berakhir dengan bukan mu'adda. Okay, sorry, dia kekal begini. Mu'adda. Kejap. Dia mu'adda. Sebab dia di ujung ni dia ada alif maksurah tau. Alif maksurah dalam isim dia tak, saya rasa boleh ke bentuk dia macam ni? Muadda. Saya rasa bukan bentuk dia begini, dia akan bertukar kepada alif. Dia bertukar kepada alif macam ni. Kemudian dia tak boleh kekal macam ni, ditambah ta ta'nis. Muadda. Muaddatun. Sebab dia tak boleh tergantung muadda begini semata-mata. Okey? Ataupun boleh jadi juga dia jadi begini. Muadda. Bolehlah kot macam begini. Muadda. Muadda macam gitu semata. Dia tergantung lah. Maksudnya dia memang kekal macam biasa. Kekal dengan alif maksurah di belakang. Okey? Muadda. Jadi kamu boleh cakap contoh dia, hadzal wajib muadda. Kerja rumah tersebut sudah dibuat. Kita kata
Hadzal wajib muadda. Muadda macam tu. Pun boleh. Ha. Okey. Anis menjawab tak persoalan kamu? Anis menjawab tak soalan tadi? Hadzal wajib muadda. Okey. Ha. Kalau macam tu ya Syabab, kita sudah sampai ke penghujung kelas kita hari ini. Saya harap kamu mendapat manfaat, mendapat faedah daripada kelas 1.5 jam kita pada pagi ini. Minta maaf atas kelewatan. Kalau ada persoalan, kamu boleh teruskan bertanya dalam grup ataupun tanya personal pun boleh. Okey, cumanya untuk minggu depan, kamu masih nak kekalkan tak? Kita nak teruskan tak berkenaan topik sorof ini ataupun kita berpindah kepada topik lain pula? Kita nak masuk kepada apa pula? Kita ada pilihan kepada buat ayat pula. Rasa-rasa kamu nak buat ayat tak minggu depan? Boleh tak buat ayat? Contoh pula, kita buat ayat. Nanti saya akan maklumkan dalam grup. Kamu kalau boleh, boleh tak kamu bagi contoh? Okey, nanti saya akan snap gambar untuk latihan. Kamu try buat dahulu. Nanti kita akan bincangkan minggu hadapan. Okey? Nanti saya akan maklumkan sebentar lagi. Dan rakaman pun saya akan berikan. Okey? Terima kasih Syabab. Macam biasa, oh ya, kita dah masuk tahun baru 2024. Selamat tahun baru buat semua. Moga tahun ini tahun yang terbaik untuk kamu dalam kamu punya pembelajaran dan dalam kehidupan, dan begitu juga dengan amalan harian. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu. Terima kasih semua. Okay Taufik, saya sama-sama